Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrun lillah. Segala pujian kesyukuran wajib kepada Allah, Rabb kita, Rabb seluruh alam ini. Dan salam Jumaat di pagi Jumaat yang berkat ini. InsyaAllah kita teruskan kuliah tadabbur kita. Pagi ini dah masuk kuliah yang kelima, insyaAllah. Sebagaimana biasa, saya akan mengingatkan bahawa kuliah kita ini kita dasarkan kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tulisan saya yang saya gunakan sebagai bahan rujuk ketika menyampaikan kuliah tadabbur surah Al-Fatihah. Bagi mereka yang memiliki buku ini, pagi ini insya-Allah kuliah kita akan berada di halaman 12 di bawah subtajuk yang kelima, iaitu Al-Quran untuk dibaca. Semua kita sedar dan faham bahawa Al-Quran itu Allah turunkan dengan tujuan untuk dibaca. Dalil dia mudah. Ayat pertama yang Allah turunkan berupa satu kalimah amri, kalimah perintah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat pertama yang berada di dalam surah Al-Alaq, surah 96 ayat 1. Di situ jelas bahawa Iqra, kalau kita ikut kepada tata bahasa Al-Quran, ikut nahwu sarafnya, Iqra adalah fi'il amar, perbuatan suruhan. Amar itu makna perintah. Suruhan dalam bentuk perintah. Bahasa kitanya ialah command, perintah. Kalau dalam tentera, bila kata perintah itu, tak ada kata boleh, kata no. Setiap perintah mestilah jawabnya yes. Sama juga kita orang-orang yang beriman, kita diingatkan sifat utama orang yang beriman itu apabila mendengar perintah Allah, mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, bahawa ciri orang beriman itu ketika mana mendengar perintah Allah dan Rasul, mereka akan berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itulah dia. Berbalik kepada perintah Iqra, ia ada perintah yang besar kepada kita. Tetapi kita dulu biasa jugalah disebut, diajar bahawa baca Quran itu sunat. Hari ini kita kena perbetulkan. Bila kita dah faham bahawa perintah Iqra itu adalah perintah amri, makna ayat kalimah amri, kalimah perintah, maka kita akan jelaslah apakah hukumnya membaca Al-Quran. Dia tidak mungkin sunat lagi. Membaca Al-Quran merupakan satu perintah Allah.
Ketika mana Allah menurunkan kalimah pertama adalah kalimah Iqra. Jadi kita kena berfikir bahawa perintah itu sangat besar ke atas diri kita, khususnya orang-orang yang beriman. Karena membaca itu, sebahagian orang mengibaratkan sebagai jendela ilmu, pintu masuknya ilmu. Sebab Al-Quran itu adalah ilmu. Ilmu daripada Allah. Ilmu dari sumber ilmu yang maha mengetahui. Alimun. Allah turunkan Al-Quran penuh dengan ilmu. Jadi ketika mana kita suka kepada Al-Quran, kita menyintai Al-Quran, itu datangnya dari kesedaran kita untuk menyintai ilmu, khususnya ilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia ni, kalau sekadar bersandar kepada akal, sekadar bersandar pada penglihatan dan pendengaran kita, kita boleh mendapat ilmu, tetapi ilmu kita belum tentu benar. Buktinya, ketika kita belajar ilmu sains, sering disebut bahawa ini teori, ini teori. Maknanya apa? Maknanya maklumat yang kita dapat tu belum pasti benar. Masih dalam bentuk andaian. Masih dalam bentuk jangkaan. Itulah ilmu manusia. Ilmu yang kita hanya sandar pada akal, sandar pada pendengaran dan penglihatan kita. Maka Allah dengan sifat kasih sayang dia, Allah turunkan Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya ini kepada manusia dengan tujuan untuk Allah bagi kita ilmu. Nah, ini disebut oleh Allah di dalam surah Ar-Rahman. Surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah kata, Allah itulah Rabb yang Maha Pemurah. Maka dia mengajarkan akan Al-Quran. Allah sandarkan. Dia mengajar Al-Quran itu kerana sifatnya Ar-Rahman. Kerana sayang pemurahnya Allah itu, Allah ajar kita Al-Quran. Itulah hebatnya kita orang beriman ini. Bila dapat Al-Quran, kita telah mendapat satu ilmu yang sangat besar. Dan ilmu itu ilmu yang fakta, bukan teori. Kita belajar di luar, bertahun-tahun, berpuluh tahun mengkaji ilmu-ilmu yang datang hasil dapatan manusia. Kebanyakannya teori. Tetapi Al-Quran turun membawa fakta, membawa kebenaran hakiki, kebenaran mutlak yang tidak dapat diragui oleh sesiapa. Maka sebab itu Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikal kitab la raiba fih. Kitab itu, Al-Quran itu, tiada sebarang keraguan padanya. Kerana ia fakta. Kerana ia adalah maklumat-maklumat hakiki, sam'iyat yang diturunkan sebagai wahyu daripada Allah. Lihat, itu berbeza kita bila melihat Al-Quran. Maka perintah Iqra, bacalah, kepada kita orang yang beriman yang sedar bahawa perintah itu sangat besar kesannya kepada diri kita. Jadi permulaan sebelum Allah turunkan ilmu dia, Allah bagi satu peringatan bahawa kamu kena baca. Tu perintah, command. Bacalah olehmu, Iqra. Sebab itu ayat yang pertama tadi kita dah baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan nak baca tu kena menyebut nama Allah. Kenapa? Dialah yang menciptakan.
bacalah olehmu dengan menyebut nama-nama Allah yang telah mencipta. Jadi Allah itu Rabb kita yang mencipta kita, mencipta seluruh alam ini. Maka kita nak mula membaca, kena sebut nama dia. Sebab apa? Sebab ilmu tu hak milik Allah. Dia boleh halang daripada siapa yang dia kehendaki. Jadi kita sebagai hamba kepada Allah, nak dapat ilmu pun kita kena mengharap kepada Allah. Maka ketika itulah ketika kita nak mula pencarian ilmu, nak mula membaca, Allah ingatkan, bacalah dengan menyebut nama-nama bagi Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ayat berikutnya, khalaqal insana min 'alaq. Ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu amat mulia, amat pemurah. Ada yang terjemah sebagai paling pemurah. Wa rabbukal akram. Allah mengingatkan kita bila membaca itu, ingat bahawa Allah tu Khaliq. Al-Khaliqu salah satu asma'. Salah satu ismun dari Asma'ul Husna. Ya Allah tu sifatnya pencipta. Diikuti oleh ayat berikutnya, dia telah mencipta manusia daripada alaq. Maka bacalah olehmu, sedangkan Tuhan kamu itu Maha Pemurah. Seterusnya kita ingat di dalam ayat berikutnya, kalau kita melihat surah kita sekarang ni sedang mentadabur ayat-ayat daripada surah Al-Alaq. Jadi surah Al-Alaq ini surah 96. Tuan-tuan dan puan yang ada app ataupun yang ada terjemahan Al-Quran, sila buka surah 96. Kita insya-Allah akan tadabbur sedikit ayat-ayat penting berkaitan dengan membaca. Tadi saya sudah sebut 3 ayat awal daripada surah Al-Alaq. Kenapa surah ni dipanggil Al-Alaq? Al-Alaq ialah diambil daripada kalimah yang disebut di dalam ayat kedua tadi. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah mencipta manusia itu daripada alaq. Alaqah. Alaqah tu ada yang diterjemah sebagai segumpal darah. Walau bagaimanapun, ketika mana kita mentadabbur makna alaqah tadi, rupa-rupanya alaq ini Allah sebut dalam bentuk sifat benda itu. Jadi alaqah ni makna dasar kata akar katanya ialah tergantung. Alaqah, tergantung, melekat. Makna dia begitu. Ketika mana ahli-ahli sains sudah mengenal ilmu embriologi, itu sekitar dalam 100 tahun ke belakang ini, mereka menemui ciptaan awal tadi apabila dipanggil benih daripada lelaki, ya, bercampur sperma tadi, bercampur dengan telur ovum, dia membentuk suatu zat yang kemudian turun melalui saluran fallopian tadi, turun ke rahim dan dia melekat. Ketika melekat, itulah sifat alaq, alaqah, ya'liqu, melekat. Jadi umpama pacat melekat di kaki kita, begitulah sifat dia, itulah alaqah. Akhir-akhir inilah setelah kita melihat dari pendekatan sains, kita sahkan fakta itu, maka semakin jelas bahawa ayat Quran itu sangatlah tepat ketika mana Allah. Dulu kita terjemahkan alaq
itu hanyalah segumpal darah. Tapi bila kita dah belajar sains, kita lihat fakta sains, rupanya alaqah itu betul makna dia. Dia melekat. Sifat benda itu melekat. Alaqah ya'liq. Melekat. Jadi, zat yang baru jadi tadi melekat di dinding rahim. Itulah alaqah. Kita lihat pula ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi 'allama bil qalam. Dia yang telah mengajar dengan perantaraan qalam. Kita dengar kali kedua. Tak silap saya, di awal-awal dulu, kuliah awal-awal, kita dah menyebut dengan kalam itu apa? Kalam itu ialah antara makhluk terawal yang Allah cipta untuk menulis Al-Quran, menulis isi-isi Alkitab. Jadi di sini Allah menyebut juga bahawa dia mengajarkan kita ilmu ini dengan perantaraan kalam. Di mana faktanya kita lihat. Kalau tidak ada kalam yang menulis, ya, kita tak dapat buku kita ni. Kita tak dapatlah maklumat-maklumat walaupun data ni berada di alam maya. Ya, tetapi dia datang hasil daripada kerja kalam. Jadi kita kena faham kalam dalam maksud yang luas. Hari ini kalam tidak lagi berupa pen atau pen. Hari ini walaupun kita masih menggunakan pen pensel untuk menulis, tetapi banyak penulisan dilakukan melalui aplikasi komputer, handphone canggih. Ini kita tak guna pen yang seperti ini, tetapi konsep kalam itu berada dalam bentuk apa? Kalau komputer dalam bentuk keyboard, ya, papan apa itu dipanggil, di mana huruf-huruf itu tekan. Kalau dulu mesin type. Kemudian di dalam komputer pun kita ada keyboard juga untuk kita menulis. Itulah konsep kalam tu. Jadi kena faham dalam konsep hari ini, konsep digital, kalam itu hanya berubah bentuk. Tapi cirinya tetap kalam. Tak ada kalam tu tak boleh menulis. Kalau tak boleh menulis, bagaimana kita nak menyampaikan ilmu, nak mengembangkan ilmu? Maka kena faham bila Allah kata, Allazi 'allama bil qalam. Kemudian ayat berikutnya, 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia telah mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. 5 ayat awal daripada surah Al-Alaq ini kena faham elok-elok. Sebab ia berkaitan dengan ilmu. Ia berkaitan dengan konsep ilmu. Jadi Allah menjelaskan, ya, di tahap awal Al-Quran ini Allah menjelaskan bahawa dia akan menurunkan sebuah kitab yang perlu dibaca. Maka daripada nama kitab, akhirnya kita kenali sebagai Al-Quran. Bahan bertulis tadi di langit belum dibaca. Bila turun ke bumi, dikenali sebagai Al-Quran, maka ia perlu dibaca. Sebab ia adalah bahan bacaan. Seterusnya Allah juga mengajar kita bagaimana cara membaca. Salah satu ayat yang berada dalam surah 75. Mari kita cari surah 75. Surah Al-Qiyamah. Ayat 16 hingga 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasai. Ta'jala bih. Inna alaina, sesungguhnya atas kamilah jam'ahu wa qur'anah. Usaha mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan. 3 ayat dari surah Al-Qiyamah ini menjelaskan kepada kita metod, kaedah belajar membaca Al-Quran. Dan membaca bahan-bahan tulisan lain juga. Makna membaca ni kita biasanya berguru. Ada guru yang mengajar kita. Pertama, kita kena dengar dulu. Dengar bacaannya. Dan jangan tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa ni kadang-kadang kita belajar, kita ingat balik ya. Kaedah kita mengaji dulu-dulu. Semua orang menempuh pengalaman ni. Kadang-kadang kerana gairah kita nak cepat tu, guru belum habis baca, kita dah nak baca dah. Itu maksudnya. La ta'ajjal bih. Jangan tergesa-gesa. Dengar dulu bagi selesai. Guru membaca. Kemudian bila guru kata, okey, kamu baca. Maka baru kita baca. Guru akan dengar. Bila kita baca dengan tartil, dengan benar, guru akan dengar, dia akan membetulkan jika ada kesalahan, kesilapan bacaan kita. Itu metod, kaedah yang sampai hari ini kita pakai. Dan Al-Quran itu Allah turunkan, sebab itu hikmahnya kenapa Al-Quran diturun dari langit dunia, dari Baitul Azzah ke bumi, diturun dalam keadaan berperingkat-peringkat, tidak sekaligus. Bertahap-tahap sehingga memakan masa 23 tahun. Lama tempohnya. Tujuan supaya setiap ayat diturun tu sedikit-sedikit, dia akan dapat dihafal, diingat. Itulah maksudnya tadi. Faiza inna alaina jam'ah. Sungguhnya Allah bagi jaminan bahawa dia akan mengumpulkan Al-Quran tu ketika awal dulu dikumpul dalam dada, hafazan. Kemudian akhirnya ditulis di dalam bahan-bahan yang pelbagai bahan. Kemudian daripadanya tu dikumpul lagi sehinggalah ia menjadi satu mushaf. Itulah proses Al-Quran itu. Mana proses pengumpulan. Jadi segalanya berlaku dengan petunjuk Allah. Wa Qur'anah, dan membuatmu pandai membaca. Dan akhirnya kita ni walaupun kita orang bukan Arab, tetapi akhirnya kita dapat membaca Al-Quran dengan fasih, dengan sebutan yang betul sesuai dengan lidah orang Arab. Itulah maknanya Allah membantu, memudah kita. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Dan apabila kami telah bacakannya, maka ikutlah bacaan itu. Itulah kaedah berguru pun. Dengar guru baca dulu. Guru baca selesai, kita ikut. Itu kaedah. Mari kita lihat pula. Di dalam ayat tadi, ayat yang kita baca daripada surah apa tadi? Surah 60, surah 96, surah Al-Alaq tadi. Allah menggunakan kalimah Iqra. Iqra lahir dari kalimah akar kata qara'a. Dia sama dengan yang kita baca itu hari. Qara'a ni akar kata kepada Al-Quran. Jadi Iqra tu dia dalam bentuk fi'il, bentuk kata kerja atau verb. Qara'a, membaca. Yang dibaca ialah Al-Quranu, bahan bacaan. Ketika Allah kata Iqra, mana itu perbuatan atau fi'il amar, fi'il perintah, perbuatan perintah, baca olehmu. Jadi di situ maknanya Allah menggunakan perkataan qara'a. Okey, jadi insya-Allah dalam kuliah pagi ini saya akan cuba mengupas sedikit konsep membaca. Bagi kita orang-orang Melayu lah khususnya, yang kita tahu kalimah kita baca, membaca, satu saja. Itulah. Tetapi menurut tasawur Al-Quran, menurut pendekatan Al-Quran yang saya kupas di dalam buku tasawur saya yang awal-awal, iaitu buku Baca Tak Faham ni, di dalam dia saya ada kupas secara mendalam konsep membaca. Jadi membaca menurut pendekatan Al-Quran, dia ada 3 membaca. Dan mungkin lebih.
kalau kita kaji lagi-lagi. Tapi yang jelas, yang biasa Allah gunakan kalimah yang kita terjemah sebagai membaca itu dalam 3 kalimah. Kenapa 3 kalimah? Tidak kita satu. Macam kita orang Melayu satu, ya baca. Macam mana pun baca. Itu menggambarkan bahawa bahasa kita ni tidak cukup kuat sebagaimana bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu, dia menjelaskan membaca ada dalam 3 bentuk. Yang ini saya nak kupas, saya nak dalami. Tujuan kan apa? Nak memperbetulkan konsep membaca kita. Sebab selama ini saya melihat orang kita banyak yang kurang jelas, keliru tentang konsep membaca. Jadi dia ambil satu saja membaca. Yang kita amalkan ialah membaca qiraah. Itu yang dikatakan akhir kesan ya. Sebab kerana kita tidak menguasai bahasa Arab, tidak biasa dengan bahasa Arab, maka ketika kita melakukan qiraah, kita sekadar membaca tanpa kita faham apa yang kita baca. Itu isu besar pada kita sekarang. Sebab itu saya di mana pun saya akan membawa isu ini dengan niat, dengan tujuan menyedarkan. Bila kita sedar, kita kena berubah. InsyaAllah saya akan jelaskan konsep membaca. Qara'a, itulah yang kita dapat daripada kalimah Iqra' tadi. Iqra'. Dia jadi lagi qira'ah. Satu lagi. Okey, kita faham yang ini dulu. Kalimah asal qara'a. Ini dia punya fi'il, dipanggil fi'il apa? Perbuatan masa lampau, fi'il madhi. Ini belajar sedikit bahasa Arab. Yang ini fi'il juga. Tetapi yang ini dipanggil fi'il amar. Fi'il perintah. Yang ini qira'atun. Yang ini isim. Nama terbitan daripada kalimah qara'a. Maka kita di Malaysia ni terkenal dengan qiraah. Qiraah ni mudah nak faham. Kita ambil dalam bahasa Inggeris. Sebab bahasa kita baca aja, semua baca. Bahasa Inggeris senang, dia ada sebut recite. Dia baca dengan menyebut, dengan mengeluarkan suara. Tetapi ada keadaan kita membaca, tak keluar suara. Macam kita baca buku, baca novel, baca apa-apa, surat khabar. Kita tak baca, oh hari ini berita yang berlaku begini. Tidak. Mana kita membaca juga, tetapi tidak dengan recite. Tidak mengeluarkan suara kita. Ini berbeza. Al-Quran kita membaca, ada kala kita membaca dengan qira'ah. Kemudian ada lagi keadaan kita akan membaca dengan keadaan dari lafaz kata tala, yatlu. Ini asal kata dia. Tala yatlu. Baca juga. Tetapi baca yang ini, inilah dia sebut dalam, kalau bahasa Inggeris sana, reading. Kalau bahasa Melayu, qara'a baca, tala pun baca. Jadi kita kena faham ni melalui pendekatan bahasa Inggeris ni mudah sikit. Dia berbeza. Recite dengan reading. Dua-duanya membaca tapi caranya berbeza. Jadi sebab tu Quran ni Allah gunakan dua-dua, Allah pakai. Ada waktu Allah guna qara'a, iqra' ataupun qira'ah. Ada kala Allah mengguna tala yatlu. Dan sebenarnya banyak Allah menggunakan kalimah tilawah. Ini datang kalimah tala yatlu, ini datangnya kalimah. Kita duduk dengar selalu tilawah. Tilawatul Quran. Ini datang daripada tilawah ni isim kepada ini kalimah fa'il tadi. Kata dasar dia tala yatlu. Ini isim dia tilawah. Kita faham setakat itu, kurang-kurang nanti
setelah kita ada asas ini, oh kita faham, rupanya Allah nak suruh baca ni ada 2-3 cara. Ya, ini baru 2 tahap yang paling banyak disebut. Sebab tu kalau ingat balik, saya nak bawa ingatan balik kepada ayat yang mula-mula saya baca dalam kuliah awal. Ayat dari surah 29, 38. 45. Ayat 45 dari surah 29 atau surah Al-Ankabut. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Ingat balik ketika mana saya nak menjelaskan hubungan Al-Quran dengan solat. Nampak? Jadi kalau kita tadabbur, Allah guna kalimah apa? Tala yatlu. Sebab tu Allah kata, utlu. Bacalah, tapi baca dengan tilawah. Tidak dia menggunakan iqra'. Kalau iqra' fantahna, iqra', bacalah olehmu. Tetapi dalam ayat yang kita baru baca dari surah Al-Ankabut tadi, Allah menggunakan kalimah tala, utlu, bacalah olehmu. Perintah juga, fa'il amar juga. Tetapi dia menggunakan kata akar tala yatlu, tilawah. Nampak? Jadi ketika tilawah ini, makna kena baca dia berbeza. Tidak sama dengan kita membaca secara qira'ah. Ya, itu sekadar untuk pagi kuliah kita pagi ini. Ya, insya-Allah kita pun dah mencukupi tempoh waktu yang kita sediakan. Jadi insya-Allah siri kuliah ni kita akan sambung lagi di kuliah berikut besok pagi insya-Allah untuk menjelaskan supaya kita benar-benar faham konsep membaca mengikut pendekatan atau sudut pandang Al-Quran sendiri. Itu yang dipanggil tasawur Al-Quran itu. Tasawur itu sudut pandang. Jadi sudut pandang Quran ni begini seperti yang saya cerita tadi. Adakala Allah menggunakan lafaz qiraah, adakala Allah menggunakan lafaz tilawah. Sedangkan dua-dua ini mestilah mempunyai pendekatan yang berbeza. Kalau tidak, takkan Allah nak, adakala Allah pakai qiraah, adakala Allah pakai tilawah. Jadi apa yang penting kepada kita kena tadabbur. Kalau tak buat kerja tadabbur, kita tak akan nampak perbezaan ini. Maka kesannya, ini macam yang kita lakukan sekarang ni. Ramai di kalangan kita ni terus berqiraah dari umur 6 tahun. Sebab 6 tahun dulu kita belajar Quran, asasnya ialah qiraah. Sampai umur 60 tahun, duk qiraah aja, tak meningkat kepada tilawah. Kalau tak faham, kita dengar kalimah ini, maknanya kita rasa pelik sikit apa yang Ustaz cakap ni. Tapi ketika mana kita bertadabbur, mendalami Quran itu, kita akan berjumpa fakta-fakta ni. Ini adalah fakta hakiki yang ada dalam Quran. Cuma kita tidak memahami, tidak mendalami dengan betul-betul, jadi kita pun tak nampak apa beza dia qiraah tilawah. Sama aja. Sebab itu kita lihat dalam program TV pun banyak kecelaruan. Orang mengajar tilawah interaktif. Saya melihat dia bukan tilawah interaktif, itu qiraah interaktif. Baca dengar perbetul bacaan. Tapi digunakan kalimah tilawah. Jadi banyak kekeliruan berlaku kerana kita tidak mentadabbur dengan benar kalimah-kalimah ini dari pendekatan Al-Quran. Sebab menurut apa yang kita lakukan, bila kita tadabbur ketika mana Allah menggunakan dan perkataan atau kalimah tilawah tadi, dia memberi makna yang berbeza. Jadi kena kaji. Jadi dengan kefahaman makna dalam konteks ayat yang Allah pakai, itulah kita ambil faham bahawa oh tilawah begini, qiraah begini. Dia ada beza. Ya? Jadi sebaik-baiknya kita ni, itu sebab saya kata saya akan bagi lagi satu kuliah yang lebih menjelaskan besok pagi. Sebab hari ini belum selesai lagi sebenarnya konsep membaca ni. Besok pagi insya-Allah saya akan memperdalami. Jadi sabarlah dan kita sama-sama menunggu. Saya akan memberi penjelasan yang lebih. Untuk kuliah kita pagi ini sekadar itu dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.